Hai semua, apa khabar? Sekali lagi saya Mahadevan, seorang peguam beramal di Tertuan Jedib Hari dan Jamil. Topik kita pada hari ini adalah saman trafik dari perspektif seorang peguam. Mula-mula sekali ya, tuan-tuan dan puan-puan. Bila saya kata saman trafik ni, saya pada kebanyakan masa akan cuba menyentuh mengenai saman-saman yang kamu dapat ni apabila kamu terlibat dalam kemalangan dan sebagainya lah. So, bila saya kata saman trafik, itu adalah apa yang saya cuba sampaikan. Dan saya nak tuan-tuan faham, poin kita yang pertama untuk hari ini, bila kamu disaman, kamu kena tengok saman tu, kamu disaman di bawah rules apa ke ataupun akta apa yang berkenaan. Ini kamu kena tengok. Sebab tu yang paling penting bila kamu dapat saman ni, kamu kena tengok saman ni kamu disaman di bawah apa. Dan ada perbezaan. Bila kita kata kamu ni disaman di bawah rules, maksudnya pada kebanyakan masa saman maksimal untuk kamu adalah sebanyak RM300. Mungkin kita ada rule 32B ataupun rule 10 untuk kecuaian secara umum. Pada kebanyakan masa saman yang akan dikenakan adalah sebanyak RM300. So ini kamu kena tahu. Tapi ini harus dibezakan dengan bila kamu dituduh di bawah Seksyen 41 ataupun Seksyen 43. Sebab Seksyen 41 atau 43 ni adalah di bawah Akta Pengangkutan Jalan Raya dan di mana ianya membawa hukuman yang berbentuk penjara dan denda yang tinggi. So ada banyak lagi akta-akta lain tapi secara kebanyakannya Seksyen 41 kalau kemalangan maut, kemalangan yang serius mungkin Seksyen 43 dan sebagainya. Tapi ada banyak lain akta yang lain. Tapi kamu kena ingat, bila kamu dituduh di bawah Akta Pengangkutan Jalan Raya Seksyen 41-43, contohnya akan ada hukuman yang berbentuk penjara dan denda sangat tinggi. Denda RM5,000, denda RM10,000. Boleh ya? Kamu boleh didenda RM5,000, RM10,000 dan sebagainya. Ini kamu kena ingat. Okey, kenapa saya sebut ianya adalah penting untuk kamu bezakan jika kamu ni disaman di bawah rules ataupun akta. Sebab apa yang akan bezakannya adalah dari segi kos, apa yang kamu nak buat seterusnya. So, bila kamu disaman di bawah rule 10, katakan RM300. Berbanding, kamu dituduh di bawah Seksyen 41 di mana ada kebarangkalian kamu boleh dimasukkan ke dalam penjara. So, bila kita berdepan dengan isu-isu sedemikian, sebagai seorang awam, kamu harus tahu perbezaannya supaya kamu boleh berfikir dan kamu boleh menentukan apa yang kamu nak buat seterusnya. Sebab ini agak penting. Contoh, pada kebanyakan masa orang Malaysia lah, ini adalah sesuatu yang umum. Bila kita disaman di bawah rule 10 katakan, denda RM300, biasanya kita tak akan menggelabah. Kita kata, okeylah, dah salah saya akan bayar saman ni. Tapi, jika kamu dituduh di bawah Seksyen 41 dan ada kebarangkalian tinggi kamu boleh didapati bersalah dan dimasukkan ke dalam penjara, takkan kamu nak buat bodoh. Kamu tak boleh. Kamu kena cari peguam, kamu kena melantik peguam, kamu kena mendapatkan nasihat dan sebagainya. So, ini adalah apa yang kamu harus tahu. Dan kamu kena ingat, jangan kamu ingat sebab 300 ni kita tak boleh cabar saman ni. Ataupun sebab bila kita kata hukuman berat baru kita nak cabar. Tak. Ini adalah bergantung kepada budi bicara individu. Katakan kamu nak cabar saman ini. Kamu boleh. Kamu boleh cabar saman. Walaupun kamu boleh beranggapan. Biasa yang kita selalu lihat adalah dalam industri saya. Biasanya apa yang saya akan lihat adalah saman 300. Takkanlah saya nak lantik peguam, nak bayar peguam tinggi-tinggi, nak lawan fight ni. Saya rasa tak berbaloi lah tuan. Baik saya bayar je saman. Betul. Pada kebanyakan masa memanglah kita akan rasa ianya adalah tidak berbaloi dengan mengambil kira kos. Tapi kamu kena tahu, industri insurans, industri tuntutan insurans ataupun industri tuntutan kemalangan adalah satu industri yang besar. Dan bila kita kata ada industri yang besar, ada juga kemungkinan bahawa kamu boleh rasa macam kamu dianiaya. Sebagai contoh, mungkin kamu rasa kamu tak salah, tapi kamu disaman. Dan kamu ditekan untuk membayar saman. So, kamu tak tahu nak buat apa. Salah satu cara apa yang kamu boleh buat adalah kamu boleh menghubungi penanggung insurans motor kenderaan kamu. Kamu boleh mendapatkan nasihat daripada syarikat insurans. Dan syarikat insurans ada hak mutlak untuk menentukan sama ada mereka ingin membela kamu atau tidak. Kalau syarikat insurans mendapati kes kamu ni ada merit, mereka boleh tolong bayarkan untuk peguam, untuk membela kamu, untuk mencabar saman trafik itu, boleh. Tapi kamu kena ingat ya, kamu jangan kata, oh peguam ni cakap, maka boleh. Tak, ini adalah budi bicara syarikat insurans. Bukan semestinya kamu tanya je dia akan bagi. Sebab kadang-kadang kita juga ada kes. Mungkin memang salah kamu, tapi kamu kurang mengerti bahawa ianya sebenarnya adalah salah kamu nak fight saja. Itu tak boleh lah. So, ini adalah apa yang kamu kena tahu. Okey. Poin kita yang ketiga untuk hari ini adalah kamu kena tahu bezakan bila kamu disaman, kamu diberikan saman, ianya adalah kes trafik. Ianya harus dibezakan dengan apabila berlaku satu kemalangan, orang yang cedera ekoran daripada kemalangan tersebut menyaman kamu, ianya akan menjadi kes sivil.
Bila kamu pergi untuk kes sivil, kamu tak boleh dihumban ke dalam mahkamah. Sebab itu adalah kes sivil. Kes sivil ni adalah untuk mendapatkan ganti rugi. Dan pada kebanyakan masa, jika kamu ada insurans, insurans akan membayar ganti rugi yang dituntut berdasarkan kepada penghakiman daripada mahkamah. Tapi bila kes trafik, bila kamu contoh dituduh di bawah Seksyen 41, 43 dan sebagainya, kamu boleh dikenakan denda yang tinggi dan kamu boleh dimasukkan dalam penjara, dan ini adalah risiko terhadap kamu sendiri. Kamu tak boleh kata, okey, saya ada bayar insurans, saya sekarang ni didenda RM10,000, kita minta syarikat insurans bayar. Insurans tak akan bayar sebab insurans akan bayar untuk tuntutan sivil, bukan untuk tuntutan jenayah. Ini kamu kena tahu. Okey, sekarang ni poin kita yang seterusnya. Katakan kamu dah kena denda lah, kamu dah kena denda. Boleh tak kita minta kurang? Boleh. Ini saya rasa sesuatu pengetahuan umum. Bila kamu kena denda, kamu boleh minta kurang. Kamu boleh minta kompon supaya denda tersebut dikurangkan, ataupun ada tempoh-tempoh tertentu, mungkin kamu bayar dalam sekian-sekian hari bulan, ada pengurangan dan sebagainya. Ini kamu boleh buat. So bila kamu nak minta kompon dan sebagainya, kamu bolehlah dapatkan kompon. So tak semestinya tiap kali kamu kena saman ke apa ke, kamu bayar secara penuh. Kamu boleh mendapatkan sedikit diskaun, tapi ini adalah bergantung kepada availability. Bila compound ini kamu diberikan compound, ada setengah kesalahan ini kamu tak diberikan compound. Kalau tak diberikan compound, kamu tak bolehlah nak mengada-ngada sangat. Kalau nak kena bayar penuh, kamu kena bayar penuh. Tapi jika ada peluang, kamu boleh. Tak salah bila kamu tanya pegawai penyiasat, boleh tak hukuman ini dikurangkan atau denda dikurangkan. Kamu tak salah, kamu boleh tanya. Ini kamu kena tahu. Seterusnya, bila kita kata kes trafik, kamu dihadapkan ke mahkamah, mungkin di bawah Seksyen 41 yang tadi saya ada kata ada membawa hukuman penjara dan denda yang tinggi dan sebagainya. Pada kebanyakan masa, bila kamu pergi mahkamah ni, kamu kena tahu sebab dan akibat dia. Kamu kena tahu kenapa kamu dihadapkan ke mahkamah, dan jika kamu mengaku salah atas kesalahan tersebut, apa akibat dia, apa denda dia, apa hukuman dia. Ini kamu kena tahu. Kamu jangan pergi mahkamah bila kamu ditekan oleh sesiapa, kata okey, pergi mengaku salah. Saya lihat adalah kebanyakan ini, ada yang beberapa individu yang menghubungi saya mengatakan mereka telah mengaku salah. Mereka kata mereka tak faham apa yang berlaku. Tak boleh. Bila kamu tak faham, kamu kena ingat, mahkamah ini adalah sesuatu yang terbuka. Kamu dibenarkan untuk berucap. Jika kamu tak faham, kamu kena bagi tahu, Puan Magistrat, Tuan Magistrat, saya tak faham apa yang berlaku di sini. Saya pohon diterangkan. Saya pohon saya diberikan penjelasan apa yang berlaku. Atau saya pohon supaya saya diberikan peluang untuk melantik peguam. Boleh. Kamu boleh buat semua ini. So, kamu kena tahu ini adalah hak kamu. Bukan kamu pergi mahkamah sebab macam saya sebut tadi, ini adalah industri yang besar. Ada banyak pihak yang berkepentingan di sini. Ramai pihak yang akan cuba brainwash kamu, akan cuba tekan kamu untuk mengaku salah. So, ini kalau kamu salah, kamu mengaku salah. Saya fahamlah. Tapi kadang-kadang ni saya bercakap pasal situasi di mana kamu tak salah, tapi kamu ditekan, kamu dipujuk, kamu ditekan. Ini kalau kamu tak salah, kamu tak nak mengaku salah, itu hak kamu. Ini kamu kena tahu. Poin kita yang terakhir untuk hari ini adalah dari segi tuntutan insurans. Bila berlaku kemalangan, kamu kena ingat akan ada ramai individu yang akan cuba memujuk kamu untuk mengatakan, walaupun kamu betul sekalipun, individu ni boleh memujuk kamu mengatakan, kamu mengaku salah, saya akan bayar saman kamu, kamu tak rugi apa-apa, kawan kita ni dah cedera, kesian dia, kita tolong dia. So, kamu hanya perlu mengaku salah, saya akan bagi kamu duit kopi, 1,000 ke 2,000 ke apa. Kamu pun termakan pujukan. Okey, tak apa, kamu buat laporan. Tapi bila kamu buat laporan, insurans buat siasatan. Insurans dapat tahu kemalangan tidak berlaku sebagaimana yang kamu cakap. Insurans boleh jadi tak nak bayar tuntutan ini. Siapa yang rugi? Kamu rugi, orang yang tuntut rugi, semua rugi. Ini saya ringkaskanlah. Sebenarnya cerita panjang, kalau saya nak olah ni lagi panjang, tapi saya tak rasa kita ada masa yang mencukupi untuk saya terang panjang lebar hari ini. Sekian saja daripada saya. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat sedikit sebanyak membantu tuan-tuan dan puan-puan untuk tahu apa yang kamu harus buat jika kamu mendapat saman trafik atau terlibat dalam kemalangan. Macam biasa, jika ada sebarang persoalan, sila ajukan. Saya akan cuba yang terbaik untuk menjawab. Terima kasih.